Sekejap saya settingkan sikit lagi. Hai. Okay. Sekejap mana tadi? Mana pergi? Eh, kenapa yang ni pula? Okay. Nampak tak slide? Nampak. Nampak? Okay. So, tak ada masuk ni. Terbalik ke? Okay. Okay. So hari ni kita nak sambung yang hari tu. Kan saya ada bagi korang latihan yang saya suruh korang buat tapi tak ramai yang buat tu. Okay. So hari ni kita akan tengok. Saya anggap korang tak buat sebab tak tahu nak jawab lah. Bukan sebab malas lah kot. Okay, sebab kamu kena tahu yang kita ada 3 soalan esei. 3 soalan esei tu 10 plus 12 markah. Lepas tu yang 12 markah tu banyaklah pecahan dia. Yang itu kita akan belajar lepas ni lah. Okay, so yang 10 markah ni, yang ini soalan esei yang saya bagi kamu tu yang kita dah berkali-kali tengok. Lepas tu ada yang saya buat kelas malam tu pun ada yang dah tengok lagi sekali soalan yang sama. Okay, so yang mana-mana yang rasa macam tak nampak lagi kepentingan soalan esei ni. Okay, satu soalan esei kita ada 3 tadi saya katakan, nombor 11, nombor 12, nombor 13. Lepas tu apa nama dia? Antara nombor 11, 12, 13 ni, okay, nombor 11 je yang 10 markah. Nombor 12 dengan 13 ni korang kena pilih salah satu dan setiap satunya bernilai 12 markah. Okay, so antara tiga-tiga ni, soalan nombor 11 yang saya tengah tunjuk kat slide ni lah yang soalan dia masih lagi guna format lama. Jadi advantage bila soalan format lama ni ialah kita dah tahu macam mana cara nak jawab berbanding dengan soalan yang format baru. Jadi sebab tu saya cuba tekankan untuk kamu try jawab soalan esei ni supaya kamu dapat grab sebanyak mungkin markah daripada tempat yang kita tahu cara nak jawab. Okay, berbanding dengan tempat lain lah. Walaupun tempat lain tu tak mustahil juga, dia senang kan. Okay, so sebab tu saya nak kamu betul-betul fahami cara jawab. Lepas tu kamu kena try jawab supaya kita tahu kat mana yang kita lemah. Okay, sebab daripada jawapan-jawapan yang kawan-kawan kamu dah buat, saya kira tak sampai 10 orang pun sebenarnya yang buat. Daripada jawapan-jawapan yang dah diberi tu lah baru kita boleh tengok, oh kat sini kena betulkan, kat mana kena betulkan. Okay, kalau kamu tak buat, kamu tak akan nampak kat mana yang kamu kena polish lagi. Okay, sebab tu kalau kamu tengok macam banyaklah subjek-subjek, saya rasa science math memang kena banyak buat latihan. Bukan sebab kamu tak boleh baca benda tu, maknanya bukan tak boleh sesimpel membacanya, tapi macam mana kita nak transfer daripada apa yang kamu dah belajar, yang kamu dah faham tu kepada jawapan yang tepat. Saya selalu jumpa yang tahu tapi tak tepat. Okay.
Oh, saya teringat Ain Shazira dah hantar juga. Lupa nak masukkan dalam slide. Tak apa, nanti kejap lagi kita masukkan. Okay. So hari ni saya tak nak fokus yang ini sebab yang ini dah dicerita dalam apa nama dia? Saya ada buat kelas hari tu sekejap. Okay. Hari ni kita akan fokus kepada yang ini. Okay. Macam mana cara nak jawab soalan yang macam ni. Okay. So benda pertama yang kamu kena fahamilah, kena tahu ialah okay, kat sini tengok ada soalan A, B, C. A satu markah. Okay, kalau kamu nampak situ, kejap mana dia punya pen lah? Pennya hilang. Pen hilang. Okay. Satu markah di sini. Okay, lepas tu B pun satu markah. Okay, macam hari tu, sekejap, saya tak tahu kenapa dia punya pen hilang ni. Sekejap saya cari pen mana. Sini ke? Kan? Pen hilang. Okay, tak apa. Okay, so A dengan B yang satu markah ni, tengok. Dia refer perkataan di atas. Okay, so permasalahan daripada atas. Lepas tu, hipotesis tu menyiasat pernyataan atas. Okay, so yang A dengan B kena cerita yang dekat atas punya situasi. Okay, yang C ni barulah kita guna 1, 2, 3, 4 yang bawah ni. Okay, satu lagi yang saya nak cerita kat kamu ialah C ni tak semestinya dia bagi yang bawah ni. Nampak tak saya punya pointer? Okay, so kamu kena berjaga-jaga sebab kita tak tahu untuk kamu punya nasib nanti kamu akan diberi ke tidak yang bawah ni. Kalau diberi itu satu kelebihan. Kalau tak diberi, okay, jangan risau. Walaupun tak diberi sebenarnya kita boleh tahu daripada hari ni. Benda ni memang macam ni lah duduk dia. Okay, sama ada kamu nak betul-betul ambil tahu ataupun kamu nak buat apa tak tahu, lepas tu tak tahu terus. So saya harap kamu tak macam tu lah. Okay, walaupun sekarang ni saya tengok dekat dalam internet tu kan macam ramailah cara kata SPM tak penting lah apa semualah kan. Tak payah ambil SPM lah apa kan. Saya harap anak murid saya bukannya one of species tu lah. Okay. Sebab dia macam ni. Memang kalau kamu sembang-sembang dengan kawan-kawan kan, ada yang kerja ke, kata tak payah SPM pun boleh kerja, dapat duit apa semua. Tapi nilai ilmu tu, ilmu tu tak akan membuat kamu miskin lah sebenarnya. Okay. So selagi macam sekarang kamu memang dengan umur kamu ni memang untuk ambil SPM, so try untuk do the best untuk umur korang ni. Maknanya kalau tengah SPM, ambil SPM tu nampak betul-betul. Okay, nanti kalau memang dah time untuk kamu kerja, kerjalah betul-betul. Okay. So jangan terpengaruh dengan dakyah-dakyah kata tak penting lah apa semua tu. Selagi boleh ambil, ambil je. Okay. So dah bila kita ambil SPM tu, kita kena pastikan lah kita try untuk score the best kat situ. Alright. So tengok sini. Okay. Boleh follow ke ni? Boleh. Boleh. Okay. So tengok ni kejap. Kat mana? Oh, pennya kat bawah ni lah. Pen kat bawah ni. Oh. Mana ya? Buka-buka ni. Okay. So tengok sini. Nyatakan satu kenyataan masalah daripada maklumat di atas. Ingat lagi tak hari tu saya ajar macam mana cara nak buat ayat masalah? Bukan. Okay. Sekejap. Mana dia punya? Hilang juga ke? Mana pergi? Apa? Kejap. Mana pergi? Ya Allah.
Kejap saya settingkan kejap dia punya. Saya nak kumpul jawapan kamu sebenarnya. Ya tu. Okey. Okey. Yang mana-mana yang rasa nak jawab boleh guna class point. Classpoint.app. Nampak tak dia punya kod kat situ? Yang mana-mana yang tak nak guna class point boleh letak dekat chat je. Cikgu, kod dia berapa? Mana tadi? Kejap. Mana? 73095. Okey. Yang mana-mana yang nak jawab guna class point pun boleh. Nak tulis dekat dalam chat pun boleh. Sekejap saya buka dia punya ni. Kat sini ada 47 orang sekarang. Makin menurun ni kehadiran ni. So 25 orang boleh masuk kelas point tu dan boleh try jawab kat situ. Yang mana yang tak lepas boleh tetap jawapan dekat chat sahaja. So far dekat kelas point baru 6 orang yang masuk. Kita ada 47 orang ni. Baru 6 orang yang masuk dekat dalam kelas point ni. Dan baru 2 orang yang hantar. Dan orang yang hantar ni kan, orang yang hantar juga latihan dekat personal message saya. Memang 2 orang ni je ke yang nak jawab SPM ni? Okay, saya nampak ada 13 orang dekat kelas point. Setakat ni baru 2 orang yang hantar. Dan jawapannya pun macam ada yang tak sampai lah kat situ. Okay, try jawab. Yang mana yang hari tu mungkin tak apa namanya? Yang mana yang tak ingat, saya tulis dekat chat lah. Apa ni? Ya Allah. Okay, so dah ada, saya dah nampak ada 8 orang yang hantar 9. Tapi kenapa orang yang sama juga ni? Ada pun yang baru. Ni. Yang lain ni semua orang-orang yang sama yang dah hantar dekat dalam saya punya ni.
Okay, Adha dia dah malas dah nak jawab kat sini sebab dia dah jawab hari tu. So dia jawab dekat chat je, tak apa. Yang dekat sini pun saya rekod, kat sana pun saya rekod. Okay. So baru dekat kelas point baru 12 yang hantar, dekat chat baru 2 orang yang hantar. Okay, saya rasa saya stopkan ya sebab dah banyak dah. Okay. Okay, sekejap. Alright. So, macam saya cakap tadi dalam ruangan chat tu kalau yang ada yang tengok, cara nak jawab soalan dan pernyataan masalah, dia mesti start dengan ayat soal. Ayat soal tu, kalau korang belajar BM, korang belajarkan ayat soal. Bila, bagaimana, kenapa, adakah, bolehkah. So, apa-apa sahaja ayat soal. Lepas tu, kita akan sebut pemberi ubah manipulasi dulu. Lepas tu diikuti perkataan mempengaruhi dan disambung dengan pemberi ubah bergerak balas. Atau kalau macam korang nak tukar, katakanlah ada yang tanya, cikgu kalau saya nak sebut PB dulu tak boleh ke? Saya rasa lagi sedap. Boleh je sebut PB dulu, tapi korang jangan buat mempengaruhi. Senang sebut dipengaruhi. Okay. So tengok kita tengok jawapan-jawapan yang ada di kelas point dulu. Okey, tengok sini. Tengok. Jawapan ada 5 jawapan yang ada sekarang ni. Tengok semuanya start dengan adakah. So, maknanya dah menepatilah kan syarat pertama. Ada ayat soal. Okey. So, kat sini kita tengok dalam soalan tadi. Siapakah PB dan siapakah PM dalam soalan ni. Okey. Kalau tak tahu PM siapa, PB siapa tu, PM pemberi ubah manipulasi. PB pemberi ubah bergerak balas. So kat sini dia punya PM mestilah benda yang berbeza. So ini dengan ini. So yang ni, yang merah ni ialah PM. Okay. Lepas tu okay, lepas tu apakah yang, alamak, apa ni? Apakah yang dialami oleh dua-dua PM ni ialah kondaksi arus elektrik. Nama pen saya pun dah bingung. Kondaksi arus elektrik. Ni pun kondaksi arus elektrik. Okay, so yang merah ni ialah pemberi ubah manipulasi, yang biru ni ialah pemberi ubah bergerak balas. Okay, so kita tengok jawapan yang tadi. Okay, tengok adakah, so kalau yang ini semua ada adakah. Okay, yang pertama. Okay, lepas tu katakanlah kita nak cerita pemberi ubah manipulasi dulu. Pemberi ubah manipulasi sama ada nak sebut kepingan besi dan serbuk gula ataupun kita boleh cerita benda tu sebagai jenis bahan. Okay, so yang ini pun ada, ni ada. Okay, ni ada. Ni ada. Okay, ni ada. Okay, mempengaruhi kekondaksian arus elektrik. Mempengaruhi kekondaksian arus elektrik. Okay, ada. Ni ada PB. Okay. Yang kedua, jawapan Suria ni. Agak-agak ni nak terima ke tak? PM ada. Mempengaruhi ada. Ni boleh terima tak? Tak, kot. Tak kot. Macam mana boleh kot-kot kan dah belajar? Dina Nadira kata saya terbuat tujuan cikgu. Tak apa. Okay. So, ni terima tak ni? Tak Tak. Sebab keadaan ni bukannya pemboleh ubah manipulasi. Okay. Sorry, bergerak balas. Okay, mempengaruhi kekondaksian arus elektrik, betul.
Adakah jenis bahan mempengaruhi kekonduksian elektrik pun boleh. Kalau cikgu tak ada arus cikgu, kat sini kekonduksian elektrik cukup. Okey, mempengaruhi kekonduksian elektrik. Mana jawapan yang lain? Tu je ke? Banyak ke? Bukan banyak ke tadi? Sekejap. Itu je. Raihan Sofia, adakah jenis bahan atom? Ni Raihan, saya takut perkataan atom ni akan mempengaruhi sebab kita kat sini besi tu bahan atom tapi serbuk gula tidak. Okey, saya takut perkataan atom ni akan menyebabkan jawapan jadi salah. Yang lain ni betul. Okey, adakah bagaimanakah? Okey, tengok ni. Mega. Apa kesalahan mega ni? Tidak ada soal. apa? Okey, adakah kepingan mempengaruhi bagaimana? Okey, walaupun ayat depan ni macam something sikit, tapi bolehlah. Dipengaruhi, adakah kekonduksian elektrik? Tengok ni jawapan Jafni ni ialah jawapan yang saya kata tadi Dia nak sebut PB dulu. Tapi adakah sebut PB dulu salah? Kalau kita baca balik, adakah kekonduksian elektrik dipengaruhi oleh jenis bahan atom dan bahan molekul? Ni so dia sebut PB dulu, tak ada masalah sebab dia guna dipengaruhi. Cuma masalahnya sekarang ni tidak ada tanda soal di belakang. Okay, so yang mega ni tidak diterima sebagai ayat ni. Adakah kepingan besi? Okey, ni sama tadi. Adakah kepingan besi dan serbuk gula mengkonduksi? Ni apa yang tak ada ni? Zuhaira pun jawapan ni. Apa masalah dia? Mempengaruhi. Okey, dia tak ada mempengaruhi tapi bila baca balik, saya rasa tak lari pun dia punya ni. So kalau saya terimalah ni. Tapi ingat jangan fikir budi bicara pemeriksa tau. Buat jawapan yang terbaik. Okay, bagaimanakah jenis bahan dapat mengaruhi tindak balas arus elektrik? Nampak? Salah istilah. Okay, adakah jenis bahan mempengaruhi kekonduksian elektrik? Okay, ni betul. Aina punya ni salah tindak balas arus elektrik tu tidak ada dalam tu. Okay, so yang ini pun betul. Okay, dah nampak tak? Okay, kalau tengok soalan dekat chat, saya tengok adakah kepingan dan serbuk gula mempengaruhi kekonduksian elektrik? Betul. Rik Razin punya, adakah kepingan besi dan serbuk gula mampulah mempengaruhi kekonduksian elektrik. Walaupun ada perkataan mampu tu macam wow kan. Tapi tak salah lah, tak salah. Dia kalau dekat saya punya universiti kan, mampu ni macam parti politik student tau. Teringat pula tiba. Okay, ni tadi dah tanda. Okay, so dah faham ni cara nak jawab soalan ayat soal percataan masalah tu? Okay, so okay, bagus. Okay, so kita tengok hipotesis pula. Hipotesis dah bagi tahu kan dulu hipotesis dia kita boleh guna semakin, kita boleh guna jika maka dan kita juga boleh buat perbandingan terus. Okay, so kalau macam yang masih lagi teringat yang sekolah rendah punya cikgu ajar hipotesis mesti semakin, boleh guna semakin. Tapi saya untuk SPM saya prefer guna jika maka. Okay. Lepas tu kalau macam lagi advance tak payah nak jika maka, tak payah semakin, cakap je siapa, apa dan apa. Okay. Cuma untuk yang kes yang ini, untuk soalan yang ini ialah contoh soalan yang tidak sesuai guna semakin. Saya dia bagi tahu rasanya dalam kelas, saya tak ingatlah kelas yang ramai-ramai ni ke ataupun kelas yang kita pernah buat dalam malam-malam tu kan. Kalau untuk hipotesis yang tidak melibatkan pengukuran, kita lebih selamat guna jika maka.
Okay, macam yang ni kan tak ada pengukuran kan, tak ada ukur-ukur apa-apa, tak ada panjang, tak ada berat. So ini kita lagi selamat guna jika maka. Okay. Ada tak yang perlukan penerangan lebih lagi pasal cara nak jawab hipotesis ni? Kalau tak ada, saya nak terus collect jawapan untuk yang ini. Ada sesiapa yang tak faham lagi cara nak jawab hipotesis? Saya anggap tak ada lah Okay, so kita collect jawapan untuk hipotesis pula. Siapa yang kat kelas point boleh jawab dekat kelas point. Siapa yang tak sempat masuk boleh jawab dekat apa namanya ni? Kat chat je. Dina kata terbuat tujuan, tak nampak pun tujuannya tadi. Okay, jawab je ikut kefahaman sendiri. Jangan takut salah ke apa ke. Biar salah sekarang. Jangan salah masa periksa nanti. Okay, kita dah kumpul 4 soalan, 4 jawapan setakat ni. Yang lain-lain boleh jawab dekat chat. Kita dah ada 52 orang sekarang. Oh, maknanya kita ada lagi 10 orang tak masuk ni. Kehadirannya makin menurun ni. Bobby ada Bobby? Sekejap. Chat dalam tak nampak Bobby. Muhammad. Bobby tak ada ni. Kelas J mana Bobby pergi? Okay, dah ada 9 orang. Okay, Alia Husna ada jawab dekat chat. Ada yang bermasalah ke nak jawab dekat kelas point yang ada 25 ni macam kok ada yang stuck ke apa ke? Okay, saya rasa cukup kot 10 orang ni. Okay. Sekejap Okay, kita tengok jawapan. Alright. So tadi saya kata kita boleh ayat-ayat yang sesuai semakin-semakin, jika maka dan boleh buat perbandingan, tapi lagi prefer jika maka untuk soalan yang tidak ada melibatkan pengukuran angka. Okay, dan sepatutnya kamu dah tahulah at this point, seperti kamu dah tahu yang dalam ayat hipotesis kena ada pemboleh ubah, manipulasi dan gerak balas. Nampak tak? Betapa pentingnya kita belajar buat pemboleh ubah dengan tepat. Okay, so kat sini ada berapa jawapan tadi. Dekat chat ada jawapan Alia Husna dengan Adha. Okay, kita tengok. Okay, so untuk hipotesis kena ada manipulasi dengan bergerak balas. Okay, so okay, katakan sekarang manipulasi kita ialah kita kejap, manipulasi kita ialah jenis bahan. Dan kita tahu kat dalam cerita ni jenis bahannya ada 2, iaitu apa tadi? Kepingan besi dengan serbuk gula. Okay, so untuk buat hipotesis, kita boleh sebut yang ini, boleh sebut yang ini sahaja, atau kita boleh sebut ini sahaja, atau kita boleh sebut ini sahaja, ataupun kita boleh sebut semualah. Okay. Okay, so kat sini trik yang pertama, RV dia tadi kekondaksian elektrik kan. So ini dia punya RV,
Ini dia punya MV dan yang dia pilih kat sini ialah atom. So betul. Kalau tak faham tanya tau. Kenapa dia kan tak faham kenapa cikgu ni raik ni. Saya nak tunjuk kat kamu yang ini ialah RV. Yang ini ialah MV. Dan MV dia kat sini atom. Okay. Tapi kan jawapan Arifah ni agak tinggi juga ni dia punya level dia ni. Nanti orang tanya pula atom ni siapa? Cakaplah besi kan. Jika jenis bahan yang digunakan adalah besi macam tu kan. Okay. So ini pun sama. Okay. Kita ada RV. Ini pula MV dan dimension bahan atom. Okay. So betul. Okay. Tengok. Danisa punya jawapan ni simple je. Jika kepingan besi guna, maka arus elektrik terkonduksi. Yang ni ada RV, ini MV. MV yang ni. Okay. So betul. Bahan kepingan besi, arus elektrik konduksi. Betul. Jika serbuk gula digunakan, maka tidak konduksi elektrik. Betul juga. Jika kepingan besi mengkonduksi elektrik, maka serbuk gula tak mengkonduksi elektrik. Ni. Ini jika markernya ni sebenarnya letak dekat tempat yang bukan tempatnya betul. Ni tengah-tengahnya ni yang confuse sikit. So kamu boleh jawab sampai sini je. Okay. Ni sampai sini pun dah betul. Ini sampai sini pun dah betul. So Zuhaira punya ni seolah-olah ada 2 jawapan. Tapi walaupun ada 2 jawapan, jangan harap 2 markah lah ada kena. Okay. So yang ini berfungsi. Nampak tak? Ini dah betul. Ini ya berfungsi. So tak nak. Faham tak kenapa Azri punya jawapan salah? Halo. Bising lah orang ni. Faham tak kenapa jawapan Azri ni salah? Ui, halo korang. Okay, tak, perkataan tu tak jelas. Ya Azwin? Okay, Iman kata perkataan yang tak sesuai. Tak sesuai tu sebab tak jelas. Tak jelas. Berfungsi tu macam mana? Okay. Macam kita guna bahan molekul iaitu gula, masih berfungsi juga. Cuma tak ada elektrik berlalu lah. Macam tu je lah. Ni tidak dapat dikonduksikan. Jika bahan besi dapat konduksi, kepingan besi. Ni. Ni pun sama macam jawapan si siapa tadi? Yang sebelah tadi? Zuhaira. Ni pun sama. Ni ada 2 jawapan. Okay. Katakanlah korang nampak macam, oh jawab macam tu pun dapat markah ni. Dia korang kena identify jawapan mana yang tepat dengan jawapan mana yang tembak terbetul. Okay. Bahan besi, konduksi, kepingan. Jika guna kerana maka terkonduksinya arus elektrik. Okay. Alright. Dah. Okay. So habis tadi pasal tu. So sepatutnya at this point dah. Lepas ni kalau kita dapat soalan esei lagi yang macam ni, tak ada masalah untuk kamu jawab lah. Yang nombor 1 dengan nombor 2 tu. Tengok je atas apa cerita dan ni. Okay, so yang ni yang C pula. Yang C, tadi saya kata sama ada dia akan bagi the whole question macam ni lengkap dengan benda-benda ni. Ataupun dia akan bagi korang sampai sini je. Okay, so nak tak nak, korang tak boleh nak mengharapkan keajaiban sangatlah. Nak tak nak korang kena bersedia dengan mengetahui apa yang kita kena tulis kalau ditakdirkan dapat jawapan sampai sini. Okay, so kita kena cerita tujuan. Okay, lepas tu kena pasti pun boleh ubah. Yang ini 2 markah 2 markah maksudnya kita ada 3 pun boleh ubah. So kita boleh tulis 3-3 ataupun kita boleh tulis 2 yang kita pasti. Tapi tolong berhati-hati, tengok dia nak pemboleh ubah yang random ke ataupun dia spesifikkan dia nak pemboleh ubah mana. 2 tahun ke belakang iaitu SPM 2020 dengan SPM 2019 dia spesifikkan dia nak pemboleh ubah apa. Jadi kalau kamu bagi 3 pun
tak guna kalau yang salah tu yang dikehendaki lah. Okay. So kaedah saya dah ajar hari tu tapi tak apa, kita akan tengok lagi, dan penjadualan data. Okay. So walaupun tengok dia start dengan tujuan, lepas tu pemboleh ubah. Saya suka kalau kamu buat pemboleh ubah dahulu. Okay, sebab pemboleh ubah yang betul akan membimbing kamu ke jawapan-jawapan lain yang betul juga. Okay, alright. So ni untuk yang tak tahu lagi pemboleh ubah, ni saya yang abaikanlah yang bawah-bawah ni, saya nak tunjuk yang atas ni sebenarnya. Pemboleh ubah mesti ada parameter dan bahan. Bukannya dua patah perkataan saya tak tulis kat sini pun. Saya tak tulis kat sini pemboleh ubah mesti dua patah perkataan, tapi saya ajar pemboleh ubah kena ada parameter dan bahan. Bahan tu siapa? Ni lah. Larutan ke, asid ke, air suling ke, bakteria ke, bubur nutrien ke, logam ke. Okay. Parameter tu ialah apa yang kamu ukur ataupun kamu bezakan dekat bahan tu. Macam ni, nilai pH, pertumbuhan dia, aktif ke tak aktif, bubur nutrien tu keruh ke tak keruh, kuantitinya banyak ke sikit. Okay, so parameter sementara saya teringat ni, ingat parameter kita ada dua. Macam nak tahu parameter kita pilih tu tepat ke tidak? Okay, dia akan lebih tepat kalau kita boleh ukur. So kalau kita boleh ukur macam ni kan, kuantiti, kita boleh kira. Kalau panjang kita boleh ukur dengan pembaris, kalau berat kita boleh timbang, kalau nilai pH kita boleh ukur dengan kertas pH dan sebagainya. Okay, so itu parameter yang lebih tepat. Okay. Tapi cikgu kalau macam pertumbuhan, macam nak ukur? Cikgu kalau keruh, macam nak ukur? So kat situ kita guna pula parameter yang kedua, iaitu boleh beza dengan jelas. Okay, contohnya ni, keruh tak keruh? So kita boleh beza dengan jelas. Tumbuh tak tumbuh? Kita boleh beza dengan jelas. Terang, gelap, kita boleh beza dengan jelas. Okay, so kat situ pastikan kita pilih parameter yang sama ada boleh ukur atau sama ada boleh beza dengan jelas. Okay, elakkan perkataan-perkataan yang macam ni untuk guna sebagai pemboleh ubah, iaitu keadaan, keadaan larutan. Tak nak. Sebab keadaan ni tak boleh ukur, tak boleh beza dengan jelas. Dan yang seterusnya yang kita kena elakkan ialah perkataan kesan. Okay, kita patah balik kesan tadi tu. Kesan pun tak boleh ukur, kesan pun tak boleh beza dengan jelas. Jadi elakkanlah. Saya tak kata haram tau, saya kata elakkan. Sebab selalunya dua perkataan ni akan membawa kepada pemboleh ubah yang salah. Okay, so untuk yang eksperimen yang ini, tengok sini. Okay, tadi kita dah ada soalan A dengan B. Soalan yang A dengan B dia ikut yang atas. Yang C ni kita tak boleh dah ikut yang atas lagi. Kita kena fokus pada benda-benda yang dia bagi ni. Sebab dia kata reka bentuk satu eksperimen untuk kaji hipotesis tadi. Iaitu kita kena guna barang-barang dia ni. Ni. Serbuk besi, bla 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 bla, tintang, penunu Bunsen. Okay. Alright. So, okay, kita tengok pemboleh ubah manipulasikan dulu. Tengok sini, kita daripada banyak-banyak ni agaknya siapakah pemboleh ubah dimanipulasikannya. Okay, boleh try jawab dekat kelas point tu.
Okay, baru 3 orang yang jawab. Ada yang jawab dekat chat? Okay, saya rasa walaupun dah 6 jawapan, saya dah nampak dah jawapan-jawapan yang saya nak ni. Okay. Alright. Okay, kita ada 6 jawapan kat sini. Okay, dan 1 jawapan dekat chat pada Adha tu Okay, ada Falisha pun jawapan sekali. Alright. So, Farha pun ada. Alright. So kat sini, tengok balik soalan tadi. Okay, katakanlah ada yang masih lagi blur macam mana nak cari pemboleh ubah manipulasi. Okay, kalau korang diberi senarai bahan seperti yang saya dah kurungkan ni, itu ialah satu advantage juga untuk kamu. Sebab saya pun ada dengar yang katanya ada juga potensi yang dia nak hilangkan sekali barang-barang ni. Okay. So, kalau korang, kalau yelah saya masih lagi inilah macam berfikiran positif jugalah sebab macam takkanlah korang batch first dia nak bagi korang yang susah-susah gila kan, mesti dia akan bantu. So saya harap korang dapat bantuan ni lah. Okay, so nak tahu pemboleh ubah manipulasi selalunya pemboleh ubah manipulasi ialah 2 patah perkataan yang pertama. 2 patah perkataan pula. 2 bahan yang pertama iaitu serbuk besi dan serbuk sulfur. Okay, so cikgu nak tulis macam mana ni cikgu? Okay, so jawapan-jawapan kawan kamu ni jenis serbuk pun betul. Okay, sebab memang dua-dua serbuk tapi ialah serbuk yang berbeza. Okay, jenis bahan pun betul sebab ialah serbuk besi dan serbuk sulfur kan. Okay, cikgu saya tak tahulah nak keluarkan jenis serbuk, tak tahulah nak keluarkan jenis bahan. So saya nak jawab serbuk besi dan serbuk sulfur. Boleh tak? Jawapan kat chat saya tengok ada yang jawab Adha betul, Farha betul, Dina betul, Syamil betul, Zulkarnain betul. Tu. Farisha dengan si Raihan Sofia ni punya. Betul tak agaknya? Kalau korang rasa okay? Betul. Okay, cuma berjaga-jaga dengan perkataan ini. Mesti dan. Okay, kalau tak nak dan gunalah koma. Okay, jangan guna atau. Kalau atau salah Okay, so betul. Iman punya pun sama, betul. Okay, bergerak balas pula. Okay. Okay, yang nak jawab dekat chat pun boleh. Kak chat tak ada siapa nak jawab. Okay, saya rasa dah cukup dah jawapan ni. Saya dah dapat yang saya nak. Okay, kejap. Okay. Okay, kita ada 2 slide ni. Satu yang ni, satu yang satu lagi ni. Ada 3 orang kat belakang. Kak cek tak ada siapa-siapa kot. Sekejap. Oh, ada. Oh, malu saya sebab betul. Geli lah Zul. Okay, kebolehan Adha jawab itu, Alia jawab itu, Syamil jawab itu. Okay, alright. Tengok jawapan yang dekat slide dulu. Okay. Kita ada 6 jawapan dekat slide sekarang. Ada tak jawapan yang simply kita boleh pangkah?
Tak nak jaga kat mikrofon, boleh jawab dekat chat. Saya nampak je. Ada. Tak jawapan. Yang mana Zul? Daphne kata keadaan mental. Zul tu tengah dekat motor kan? Bunyi macam dekat tengah bergerak je. Okay, so saya baru beritahu tadi. Ni. Okay, parameter. Lepas tu kita boleh kena elakkan perkataan ni. Tapi nampaknya tak sampai berapa jam pun ajar kan? Dah ada yang buat dah. Okay. Alright. So ada yang double mistake ni. Itu yang saya risau ni. Okay, tengok So elakkan tu maksudnya haram lah. Okay, keadaan. Ni keadaan. So saya tak payah baca belakang dah ni. Saya boleh pangkas terus lah. Okay. Apatah lagi yang dia punya belakangnya salah macam ni lah. Macam tadi kan, Iman ni jawapannya dah 2 kali salah ni. Guna parameter yang silap, cerita pasal bahan yang tidak ada kena-mengena pun. Hidrokarbon ni pemboleh ubah mala ni. Okay, so nampak saya harap masa periksa nanti saya dah tak jumpa dah jawapan-jawapan keadaan ni. Jafni pun sama keadaan. Okay, so Jafni jangan buat keadaan Okay, so apakah jawapannya? Kekondaksian arus elektrik betul, kekondaksian arus elektrik betul. Ni pun betul. Okay. Ni pun sama, kekondaksian arus elektrik, kekondaksian arus elektrik. Ni tak ada arus tapi masih lagi cerita yang betul. Okay. So saya tertarik dengan jawapan Alia Husna dekat chat ni. Dekat chat Alia Husna jawab ada hal punya betul. Syamil tu tolong buang perkataan menghasilkan tu. Apa pula ada perkataan verb kat situ. Okay, Alia Husna punya kalau kamu tengok, dia jawab kebolehan bahan mengkondaksi haba. First soalan saya, betul ke salah? Jawapan Alia Husna dekat chat tu. Salah kot. Betul ke salah? Salah kot? Mungkin Yang lain? betul. Mungkin Macam betul. betul. Macam betul. Mungkin tak Okay. betul. Mungkin tak betul. Saya bila cakap betul je mungkin. Okay. Kalau saya kata salah, kenapa agaknya? Sebab ada kebolehan. Tak tahu. Salahnya yang Alia Husna punya ni, salahnya dekat perkataan terakhir tu je ke? Haba tu je. Okay. So kalau dia buat elektrik, dah betul dah. Ni dia jawab kebolehan bahan mengkondaksi haba. Salahnya sebab perkataan haba. Sepatutnya perkataan elektrik. Okay. Memang saya tunggu jawapan ni. Sebab memang dalam peperiksaan kalau soalan ni keluar, memang macam ni lah jawapan dia. Okay. So nampak kat situ. So kalau soalan tu cerita pasal kondaksi elektrik, so kena fokus pada elektrik jangan terpesong pergi ke haba. Okay. Walaupun nampak macam Alia salah, tapi saya rasa nanti masa periksa mesti dia yang paling berhati-hati sekali. Dia sebenarnya kalau kita salah time latihan-latihan ni, dia akan lagi bagus time masa periksa betul. Tapi jangan pula time latihan ni, salah-salah, tak ada makna lah. Okay. So yang ini Mala saya tak nak cerita lah Mala kita boleh tengok apa kat dalam benda-benda ni kan. Macam ni serbuk. So boleh cakap bentuk fizikal bahan. Lepas tu boleh cerita bilangan sel kering, jenis mentol dan sebagainya. Okay. So Mala banyak. Saya tak nak cerita lah Mala ni. Okay. Okay, so tujuan, saya rasa yang hari tu kelas dengan saya malam-malam kita dah cerita tujuan ni kan. Tapi yang hari ni saya dah kemaskan sikit lah dia punya cara jawab tu. So hari tu masa kelas malam saya cakap kita kena start dengan pemboleh ubah manipulasi dan diikuti dengan bergerak balas. Okay. Tapi bila saya baca-baca balik jawapan-jawapan macam-macam tu yang menghantar lah. Saya tengok ada yang jawab PB dulu. So kalau nak buat PB macam ni, okay, kena sebut pemboleh ubah manipulasi kedua-duanya. Okay,
Cikgu apa PM1, PM2 ni? Okay, tadi katakanlah masa kita jawab pemboleh ubah manipulasi, korang jawab jenis bahan, jenis serbuk kan? Okay, jenis bahan lah, jenis serbuk lah. Dan kita tahu bahan atau serbuk tu ialah apa namanya? Gula Gula dengan besi Gula dengan apa tadi? Besi kan? Dengan Ah. besi. Okay. Gula dengan besi. Okay, so untuk yang bertanya siapa PM, siapa PM1, siapa PM2, dia bukannya Perdana Menteri, Tunku Abdul Rahman, Tunku Abdul Razak kan. Mentang-mentang kita baru lepas Hari Malaysia kan banyak quiz kan. So, PM semua bayangan itu. Okay, ni PM. Okay, besi dengan gula ni ialah bila kita ceraikan PM tu, dia akan menjadi 1 dan 2 kan. Ni PM1, ni PM2. Maknanya PM ni ialah yang atas. PM1, PM2 ni ialah apa yang ada dalam tu. Faham ke PM ni? PM1, PM2 ni faham ke? Okay. Ada hal je yang faham, ada hal tu dah memang faham. Ada hal nyanyi satu lagu ada. Okay. Okay. Untuk mengkaji hubungan antara, so masukkanlah kat sini jenis bahan dengan kekondaksian elektrik. Okay. Lepas tu kalau kita nak guna yang bawah ni untuk mengkaji kesan, nampak tak yang merah ni saya dah buat lain-lain ni. Okay. Untuk mengkaji kesan kekondaksian elektrik bagi serbuk besi dan serbuk gula. Ada hal belanja gelak-gelak je, belanja satu lagu hari tu dekat YouTube nyanyi. Okay. Kita boleh duit ada hal. Okay. Dapat tak jawapan ni? Tujuan ni? Nampak. Dapat. Okay. So saya tak payah nak buka. Itu jadi macam lagu je tu. Siapa tu? Zul ke? Okay. So prosedur ni Bahaya tadi. cikgu. Apa dia? Bukan Bahaya. saya. Saya normal cikgu. Saya tak ada, tak betul macam tu. Kenapa kalau nyanyi tak normal ke apa? Saya punya semiul banyak gila lah saya punya lagu kat situ. Okay, apa namanya ni? Dah lupa pula. Cakap-cakap pasal ni lupa dah. Ni kaedah. Okay. So, hari tu saya dah ajar kan yang kat kelas malam tu yang ada 32 orang tu. Yang ini saya dah kemaskan sikit. Macam hari, kalau tadi kita tengok soalan prosedur ni 4 markah kan. Kat sini saya bagi 5. Sebab saya nak korang belajar untuk jawab dengan lebih tepat dan kurang risiko hilang markah. Okay. So, apa yang saya kurung ni? Okay. So, yang pertama dalam prosedur ni kan langkah-langkah eksperimen. So, yang pertama kita mesti set up ataupun sediakan benda-benda yang melibatkan pemboleh ubah dimalarkan. Contohnya kalau kita patah balik kat tadi yang saya saya malar-malarkan ni kan. Nampak tak ni? Malar yang saya merah-merahkan ni. Okay. Maknanya yang pertama kita kena ceritalah. Kita letak mangkuk pija, kita pasang elektrokarbon, kita masukkan sel kering lah apa semua. Okay. So, yang pertama ni ialah letakkan bla 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 macam mana. Okay. Lepas tu MV1 ni ialah macam mana kita gunakan MV1. Ingat tak tadi MV1 tadi yang saya cerita ni? Ni MV1 ni lah PM1 ni. Okay. Macam katakanlah antara dua benda ni saya nak guna besi dulu. Okay. So kita ceritalah. Letakkan serbuk besi ke dalam mangkuk pijar tadi. Lepas tu prosesnya apa? Katakanlah panaskan. Kan tadi ada penuh Bunsen kan? So kita panaskan serbuk besi selama let's say 10 minit. Okay. Lepas tu ni mas tadi letakkan serbuk besi. Letak serbuk besi kat mana? Dalam
Mangkuk, Allahu Akbar. Mangkuk pijar. Okay. Lepas tu rekod RV, macam saya ajar itu, dia nombor 4 ni mesti start dengan perkataan rekod. Okay, RV ni siapa tadi? Kekondaksian elektrik kan? So terus dia tulis kekondaksian, Allah Akbar. Alamak, ada benda Allah ni. Kekondaksian elektrik. Okay, okay. Lepas tu ulang MV ni cerita je lah. Ulang langkah 1 hingga 4 menggunakan bahan yang kedua pula iaitu serbuk gula. Okay. Faham tak ni yang saya buat step-step dalam kurungan ni? Faham. Okay. Okay, kita tengok jawapan ni. Ni ialah jawapan Arinah rasanya. Jelas tak jawapan ni untuk kamu punya paparan? Jelas tak? Jelas cikgu. Okay. So kita Boleh. Okay, terima kasih. Jelas cikgu, jelas. So kita refer pada jawapan yang ni sahajalah. Okay. Okay. So tengok kat sini, apa yang saya puji ialah dia boleh keluarkan gambar. So kalau kamu keluarkan gambar dan lengkap seperti itu, chances untuk kamu dapat poin 1, 2 dan 5 tu dengan jelas lah. Okay, contohnya macam ni. Okay, katakanlah nombor 1 ni, saya baca ayat dulu. Susun radar seperti Darjah 1 dan Darjah 2. Okay, ni tak ada markah tau. So saya tak tanda pangkas, tak tanda raib. Okay, tapi saya tengoklah gambar ni. Oh, rupanya dia susun ada mangkuk pija. Mangkuk pijanya berlabel tak ni? Alamak, mangkuk pija tak berlabel. Okay, so tambah nanti yang lain-lain pastikan semua yang kamu guna kamu label. Contohnya kat sini yang saya nampak tak dilabelkan ialah mangkuk pija. Dan ni apa ni? Tripod kan? Tripod stand. Tapi kat sini nampak ni. Serbuk dia susun mangkuk pija, dia letak elektrokarbon, dia sambung dengan mentol, dia sambung dengan bateri. Okay. Dan bawahnya ada pemenuh Bunsen. So itu kita dah boleh cerita sebagai menyusun pemboleh ubah malar. Okay. So kat gambar ni kalau pemeriksa dia akan kurungkan. Okay, maknanya gambar ni semua lengkap. Tadi tak label je lah kan. Tapi saya anggap dia label lah. So nanti dia akan write P1. Poin pertama. Poin pertama ni untuk pemboleh ubah malar. Okay. Lepas tu poin kedua tadi patutnya apa? Masukkan pemboleh ubah manipulasi yang pertama kan. Katakanlah saya nak pilih besi. Kalau kat sini dekat ayat si Arinah ni, Arinah kan rasanya yang ni, saya tak ingat lah dalam saya punya ni. Okay, dia tak cakap dia masukkan serbuk besi dekat mangkuk, tapi kat gambar yang ini saya nampak dia masukkan serbuk besi. Okay, jadi yang ini saya raih. Okay, ni ialah poin kedua. Poin kedua ni dia letak manipulasi yang pertama. Okay, poin yang ketiga tadi, proses dia panaskan. So kat gambar tak ada cakap panaskan, tapi kat sini ada cakap panaskan. Okay. So dia panaskan mangkuk pija yang ada bahan tadi, kita bagilah P3. Okay. So yang ketiga, yang seterusnya patutnya kita kena rekod RV kan. Tapi nampaknya jawapan dia ni tidak ada perkataan rekod. Oh, ada bawah. Rekod ada. Tapi alamak. Macam mana ni? Tak pangkal kan? Sebab dia punya pemboleh ubah bergerak balas dia salah. Cikgu nak cakap apa keadaan mentol ni? Apa nak cakap apa keadaan? Mentol tu kalau ada elektrik dia jadi apa? Nyala. Kalau dia tak elektrik dia tak nyala kan. So kat sini kita boleh gunakan
nyalaan mentol. Okay, sebagai pemboleh ubah bergerak balas. So, saya terpaksalah pangkah jawapan si Arinah ni sebab dia rekod keadaan mentol. Okay. Cikgu yang nombor 3 ni tak ada harapan ke? Sebab kat sini saya dah cakap dah mentol tu menyala atau tidak. Ya, nasiblah. So dapatlah P4 kat situ. Nampak tak? Alah, bateri habis pula. Sekejap. Okay, nampak tak macam mana jawapan tu? Walaupun dia di tempat lain salah, tapi dia disokong di tempat lain. Nampak tak? Nombor 3 tu menyokong kesalahan mengcover kesalahan di nombor 4. Nampak ke tak nampak tu? Dia pun jawab nampak tu pak je. Betul-betul lah korang ni. Faham ke tak faham ni? Faham. Mouse saya pun dah ni dah. Okay. Lepas tu tadi ada satu poin lagi bawah. Ni kan ulang ni. Ulang pula dengan benda yang lagi satu. Okay. So kat sini Arinah ni tak cakap pun ada nombor lain kat bawah ni ulang eksperimen dengan serbuk sulfur kan. Tetapi dekat sini dia ada tunjuk yang dia buat satu lagi eksperimen menggunakan serbuk sulfur. Jadi kat sini dapatlah satu lagi point. Okay. Nampak tak? Walaupun macam ini ialah satu contoh jawapan yang nampak macam kucar kacil sikit lah kan. Tapi dia dapat semua markah. Tengok. Tapi nampaklah dia punya usaha tu betapa kan. Dengan lukis gambar lagi, dengan tulis ayat lagi. So patutnya kamu dah nampak yang macam mana cara nak buat jawapan yang simple, tepat dan dapat full mark. Okay. Macam ni saya pemeriksa kena tengok sana-sana, tengok kan, tengok ayat yang tengok ayat yang ini, ni tak betul pangkah, tapi atas ni boleh tolong, so dapat. Okay. Adakah korang nak mengharapkan korang dapat pemeriksa yang baik macam saya kan? Kalau dibuatnya masa tu dia macam pangkah je lah, biarlah lantaklah nak banyak lagi kita saya nak periksa. Okay. So hilang markah kat situ. Okay. Alright. So kita boleh tengok satu lagi. Ni. Nampak tak yang ni? Ni jawapan siapa bagi yang ni tu? Danisa kot ni. Okay. Tengok jawapan Danisa tidak ada gambar yang menyokong prosedur dia. Okay. So tengok sini. Ada tak dia kata CV kat sini? Cerita pasal pemboleh ubah manipulasi dimalarkan. Sambung elektrod dengan sel kering, mentol dalam 1 liter. Okay. Ni dapat 1 markah. Ni markah untuk pemboleh ubah malar. Nampak ke gambar ni? Nampak ke tak nampak ni? Okay. Lepas tu leburkan serbuk besi dan mangkuk bijar. Tak ada. Yang ini ialah yang proses kan, panaskan tadi. Ni ialah P3 iaitu proses. Okay. Lepas tu masukkan serbuk elektrod dalam leburan besi dan sulfur. Yang ini ayatnya tidak jelas. Patutnya dia cerita masuk elektrod dalam serbuk besi tu dekat mangkuk lain, sulfur ni kat mangkuk lain. Saya faham idea dia ni, tapi ayatnya tidak jelas, jadi kita tak boleh terima. Pemeriksa tak boleh buat faham dengan ayat budak, dengan ayat murid, walaupun tahu maksud dia ni apa. Okay, tak boleh. Korang kena faham tau, korang punya pemeriksa nanti tak tahu dia orang Sabah ke, dia orang Cina ke, orang India ke. Okay, kalau orang Cina, orang India, lagi dia tak faham bahasa kita yang pelik-pelik kan. Okay. Lepas tu rekod kebolehan bahan mengkonduksi arus elektrik. So yang ini dapatlah
P4 tadi iaitu menceritakan RV. Nampak ni, rekod ada, RV ada, dapat. Okay. So kat sini nampak, yang ni tulis pendek je, 4 baris je, tapi dia dapat 3 markah. Yang jawapan yang tadi, okay, berpadanan dengan usaha dia, tulis panjang, gambar lagi, so dapatlah di 4 markah tu maksimum. Okay. So saya harap lepas ni kalau kita bagi lagi soalan eksperimen ni, korang dah boleh goreng dengan smartnya lah. Okay. So ni pula ni last sekali penjadualan data. Sorry saya ambil masa sikit ni. Okay, penjadualan data macam saya cakap hari tu, kita mesti buat kotak 2, okay, 2 kali 3 macam ni. Sorry. Dan kita masukkanlah MV dengan RV tu dekat sini. Okay. Lepas tu sini ni ialah MV1 dengan MV2. Okay, kita tengok jawapan kawan kamu tadi. Okay, tengok. Okay, ni Arina punya. Okay, kotak dah cukup dah. 2 kali 3, dah cukup, bagus. Okay, ni dah masukkan MV yang betul, bagus. Ada MV1, ada MV2, tetapi dia punya RV-nya salah sebab guna perkataan keadaan. Jadi the whole table ni menjadi salah. Okay. Manakala yang ini pula, tengok ada kotak 2 kali 3. Okay, betul. Okay, ni MV betul. MV betul, MV1 ada, MV2 ada dan ada RV yang betul. Jadi kat sini dia punya penjadualan datanya dapatlah 1 markah. Okay. Habis. So setakat ni ada soalan? Tak ada. Cikgu. Ya? Kalau nak sila. lukis tu, kalau nak lukis tu dia ada ruang ke cikgu? Adalah kertas korang nanti lah kertas garis-garisan tu. Nanti, okay, untuk esei, kalau esei yang tahun-tahun sebelum ni, korang akan dibagi 3 helai kertas kajang paling sikit untuk korang tulis jawapan. Kertas macam ni, kertas yang korang tengah tengok ni, macam itulah kertasnya. So korang nak lukis satu keping tu gambar sahaja pun tak ada siapa nak marah pun. Kalau kurang kertas angkat tangan minta lagi. Sebab yang ini di dalam kertas yang berasingan. Kalau macam soalan 6 sampai soalan 10, kalau dia suruh lukis dia akan bagi korang kotak. So lukis dalam kotak itu, pastikan boleh berlengkap lah. Menjawab tak Raihan? Jawab. Terima kasih. So pastikan pastikan lukisan itu jelas, okay, berlabel lengkap dan semalam saya ada pergi satu taklimat untuk kita orang cikgu lah. Dia cakap macam kalau benda tu benda yang tegak, lurus, tolong lukis pakai pembaris. Contohnya macam yang ni, kalau kita tengok jawapan balik tadi, ni kan jawapan si Arina ni, glamour Arina hari ni. Tapi jawapan ni membantu sangat ramai orang lah saya rasa. Tengok macam ni kan, bawah ni ada tiang ni kan. Tiang ni kalau boleh janganlah pakai freehand macam ni. Lukislah pakai pembaris. Kalau macam lukis tabung uji pun kita tahu tabung uji tu kan dia lurus kalau kat makmal kan. So kita kena lukis pakai pembaris. Yang bahagian lengkung tu baru pakai freehand. Belajar untuk lukis dengan kemas lah. Ada soalan lain tak? Sebelum kita dismiss kelas ni. Dah habis dah ni. Tak ada? Tak ada ni ke tengah tidur ni? Halu. Cikgu, Yep. Ya. kalau dalam exam tak lukis pun tak apa kan? Lukisan tak wajib. Tapi apa namanya? Kalau kamu tengok jawapan si Arina tadi tu, nampak tak betapa lukisan dia tu membantu dia menjawab di tempat-tempat yang dia tertinggal dekat ayat. Jadi melukis tu sangatlah digalakkan walaupun tidak diwajibkan.
Arifan Najla kata Cikgu Arina sengit walaupun pakai baris. Tak apalah, korang kutuk dah sesama-sama pekembar kan, tak apa. Okay, menjawab tak Nadina? Jawab cikgu. Hmm. Tapi kalau lukisan tu pun salah macam mana? Dalam bahagian esei, kalau lukisan tu salah, dia tak menjejaskan markah yang betul. Faham tak? Maknanya kalau dia salah, dia tak akan mengganggu jawapan yang lain. Maknanya dia salah sendiri-sendiri je. Dia tak kacau tempat lain. Salah je tak apa. Hmm. Nanti pemeriksa dia cakap itu masalah kamu bukan masalah saya. Okay. Tapi korang janganlah melukis untuk salah. Pastikanlah melukis tu untuk betul. Kan? Tapi saya faham lah macam maksud Dina tadi. Yelah kita dah rasa betul tapi periksa kata salah pula. Nanti kacau markah pula kan. Macam tu kan Dina. Kita try untuk lukis yang the best, yang terbaik, yang terbetul. Kalau tersalah tu kira cerita lain lah. Itulah gunanya kita berlatih supaya bila kita berlatih, kita dah tahu dah kat mana yang kita kena jaga, kat mana yang kita kena elakkan kesalahan. Okay. Okay. Saya rasa tak ada apa-apa lagi kot. Ada lagi tak yang soal lagi? Tak ada Okay, saya pun dah terlebih ambil masa kamu ni. 19 minit ni, saya minta maaf Lepas ni korang nak kelas lagi kan? Saya rasa kalau kenapa tu? Kenapa Luqman Hakim adik marah ke? Okey, kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu sahaja untuk kelas hari ini. Terima kasih kepada 55 orang yang hadir ni. Kepada kawan-kawan, saya tengok kelas gym macam makin ramai je yang menghilangkan diri ni. Saya risaulah pergi mana kan. Sebab kita dah mula fasa untuk teknik menjawab. Okay. Saya rasa kalau korang tengok teknik menjawab dalam YouTube tu memang banyak. Tapi dalam masa 2 jam tu korang nak belajar banyak benda. Saya percayalah mesti nak tangkap semua benda sekaligus kan. So saya cuba untuk bantu kamu belajar benda tu sikit-sikit supaya kamu faham betul-betul semuanya satu-satu tu dengan baik lah. Okay. Tapi saya tak ada masalah pun kalau korang rajin tengok teknik menjawab dekat dalam YouTube tu. Banyak bagus-bagus juga saya tengok. Tapi apa yang penting ialah korang berlatih. Kalau korang tak berlatih, korang tak nampak kat mana yang korang kena polish lagi. Okay. So terima kasih semua. Saya rasa kita tutup kelas dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Amin. Terima kasih cikgu. Cakap panjang-panjang. Terima kasih cikgu.